Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi yang mulia ini. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis, seterusnya pengarah Angkatan Pertahanan Awam bagi Negeri Perlis, pegawai-pegawai yang ada dalam majlis kita pada pagi ini. InsyaAllah seperti mana yang dimaklumkan, kita punya program ataupun kita punya majlis pada pagi ini ialah satu majlis untuk membahaskan satu bab, satu tajuk daripada bulan Ramadan. Dan tajuk yang diberikan ialah Madrasah Ramadan Membentuk Umat. Alhamdulillah, kita sekarang berada pada 10 akhir Ramadan dan kita menuju kepada penutup bagi bulan Ramadan. Kita sempat ataupun tak sempat, Ramadan akan pergi. Sama ada kita termasuk dalam kalangan orang yang betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan melipat gandakan amalan dalam rangka mendapat keredaan Allah Ta'ala dan memburu pahala, ataupun kita tak sempat, itu semua akan datang dan dia akan pergi. Tapi kita harap dalam waktu yang ada ni, kita masih lagi berpeluang untuk mendapat kebaikan dan manfaat daripada bulan Ramadan. Antara benda yang perlu diutamakan bila mana kita berada pada 10 akhir Ramadan ini ialah melihat benda-benda yang bersifat prioriti untuk dilakukan. Iaitu pertama sekali dari segi ibadah yang telah dianjurkan oleh Nabi. Banyak ibadah yang dianjurkan dan kita boleh pilih dan letak diri kita untuk ambil ibadah yang mana. Kalau kita tengok pada 10 akhir Ramadan ni, antara benda yang dituntut ialah beriktikaf. Beriktikaf ni maknanya duduk di masjid, menjalani kehidupan harian di masjid. Dan itu bukan benda yang boleh dibuat oleh semua orang. Tambah dengan keadaan yang penuh komitmen, macam tuan-tuan dan puan-puan ni tidak memungkinkan untuk beriktikaf secara keseluruhan. Kalau semua iktikaf, rumah orang masuk ular, pakai biar macam tu lah. Kalau semua iktikaf, ada apa-apa pakai biar macam tu, tak boleh. Sebab kalau tidak ada satu unit ini, ianya akan mengganggu gugat dan menimbulkan banyak permasalahan yang lain. Sebab tu kalau kita tengok dalam agama ni, dia ada sebut satu bab daripada kebaikan itu ialah Al-Murabitah. Al-Murabitah ni maksud dia apa? Al-Murabitah ni ialah satu kumpulan manusia yang duduk menjaga dan memastikan keselamatan dan ketenteraman awam orang. Macam tuan-tuan, nama pun pertahanan awam. Bila mana nama pertahanan awam ni, apa-apa saja yang kita standby untuk kita bersedia menghadapinya. Orang dalam keadaan macam-macam, ribut ke apa ke saja. Jadi
posisi seperti itu, keadaan seperti itu disebut sebagai murabitah, berjaga-jaga. Kalau zaman Nabi dulu dia merujuk kepada tentera yang berada di persempadanan, kawasan orang Islam dan kawasan bukan orang Islam, maka di situ diletakkan tentera. Yang tentera ni dia tak akan sempat untuk pergi ke masjid iktikaf, tak akan sempat. Haji pun dia orang tak sempat. Macam tuan-tuan dan puan-puan lah. Tapi walaupun bukan tentera, walaupun kita tahu dalam tentera ni dia ada regimen sempadan dalam zaman sekarang ni, okay. Maknanya rijalul amni, dalam bahasa Arab disebut sebagai rijalul amni. Rijalul amni ni maksudnya orang yang duduk pada position seperti ni. Tak kira lah tentera ke sekarang, bomber ke, ini semua dipanggil difa'ul madani, rijalul amni, orang-orang yang diperlukan dan dia orang tak boleh, aktiviti dia tak sama dengan aktiviti orang kebanyakan. Tak akan sama dengan aktiviti orang kebanyakan. Sebab tu bila mana berkait dengan kumpulan-kumpulan seperti ini, di Perlis ni kita ada buat satu fatwa khusus tentang salat Jumaat. Kebetulan hari ni pula hari Jumaat. Kepada orang-orang yang macam tuan-tuan dan puan-puan ni, yang kebetulan yang buat kertas kerja tu ialah saya sendiri sebelum dibentangkan kepada AJK Fatwa Negeri. Jadi antara solusi yang kita berikan dalam fatwa negeri ialah dibolehkan bagi orang-orang yang seperti ini yang duduk dalam kerja tawari. Arab panggil tawari, maksudnya kecemasan. Kecemasan yang tak pasti bila akan datang, bila dia akan kena. Dan dia tak tahu tugas dia, pola tugas dia tu bila masa dia kena panggil, on call apa dia. Okay. Jadi orang-orang yang macam ni ada keringanan, ada rukhsah untuk dia meninggalkan salat Jumaat lebih pada 3 kali sekiranya diperlukan. Bukan saja-saja dia tak boleh switch orang, dia saja yang ada, tambah kepakaran tu dia saja yang ada dan tak boleh tukar, maka dia boleh mengambil rukhsah tersebut. Tapi kalau ada orang yang dia boleh tukar, ada orang perempuan yang boleh menggantikan posisi dia, ataupun non-Muslim yang boleh menggantikan posisi dia, maka dia kena prioritikan yang tu dulu. Sebab di sana ada juga hadis Nabi yang menyebut tentang orang yang meninggalkan salat Jumaat 3 kali berturut-turut ni, Allah Ta'ala akan tutup mata hatinya. Jadi itu sebuah ancaman juga yang perlu kita risau. Cuma dalam fatwa tu kita luas. Orang yang jaga trafik di di jalan raya, termasuk juga orang yang jaga trafik di udara. Cuma bagi Perlis ni dia tak ada lah kepakaran tu, sebab kita tak ada airport. Yang jaga trafik udara ni dia nak bagi isyarat kapal terbang, landing, departure, apa-apa semua ni, itu pun termasuk daripada kerja-kerja yang memerlukan perhatian khusus. Okay. Cuma nak sebutnya ialah dalam isu ini kita mungkin tak berpeluang. Contoh orang yang duduk di bahagian perubatan, dia tak berpeluang untuk duduk macam mana sepatutnya dalam hadis dianjurkan. Duduk masjid, baca Quran banyak, tak fikir benda lain, tak payah fikir benda lain. Tapi di sana ada peruntukan yang Allah Ta'ala beri sekiranya dia mutqin pada kerjanya, iaitu sekiranya dia iltizam betul, dia komit betul dengan kerja dia, kedudukan dia, posisi dia sama macam orang yang menghidupkan dan orang yang beriktikaf. Maknanya kerja yang tuan-tuan buat pada 10 akhir Ramadan ni, kalau buat betul-betul, tak sambil lewa, buat dengan sebab nak membantu orang, ikhlaskan benda tu, dia punya kedudukan balasan ganjaran pun sama seperti orang yang duduk masjid, seperti orang yang meninggalkan kesibukan harian dia, lalu dia ubah pola kehidupan dia dengan dia duduk masjid. Saya nak sebut tentang tu lah, sebab ada orang dia rasa ralat. Dia rasa ralat, dia tak boleh iktikaf. Sebab dia tengok orang iktikaf, aku ni bila nak iktikaf? Mungkin dengan sebab kerja dia yang rencam seperti itu, dia tidak ada peluang yang luas. Sebab kalau dia tinggalkan tempat tu ataupun dia tinggalkan posisi itu, maka akan berlaku masalah besar, iaitu tak cukup tenaga ataupun sumber kekuatan tu goyah sikit. Okay. Jadi itu benda yang saya nak sebut sebagai yang pertama lah. Supaya tuan-tuan dan puan-puan jangan rasa resah, jangan rasa bimbang sekiranya
tidak mampu untuk melazimi masjid. Tapi kalau orang yang kerja pejabat, dia boleh tinggalkan. Dia tinggal pejabat tu tak tergendala banyak urusan, maka dipersilakan untuk dia buat. Sebab saya tengok dengan mata kepala saya di negara Arab ni, bila mana 10 akhir Ramadan dan 10 awal Ramadan, kebanyakan penjawat awam ni dia cuti. Sama ada dia cuti tu gaji berjalan, ataupun ada yang cuti memang cuti tak ambil gaji. Kebanyakannya di Arab Saudi lah. Di Jordan ni tak sangat. Di Arab Saudi ni dia macam tu. Kebanyakannya pergi buat umrah. Ni orang-orang yang kerja pejabat, penjawat awam di sana. 10 akhir Ramadan dia akan cuti. Jadi kekosongan dia pejabat tu akan diganti oleh siapa? Akan diganti oleh orang Malaysia yang kerja sana. Orang Malaysia dah duduk sana pun nak ikut gaya Malaysia juga. Dia bedah habis sebab sana gaji mahal. Dia bedah habis OT semua kawan-kawan tu. Biar kawan tu pergi umrah, kita bahan duit raya banyak boleh balik Malaysia. Ada yang fikir macam tu pula. Itu pun tak betul. Cuma nak katanya, kalau dia ada peluang, dia dapatkan peluang untuk bersama-sama menghidupkan sunnah. Cuma budaya iktikaf di Malaysia ni dia tak seperti mana tempat lain. Bila kita tengok iktikaf di benua India, di India, Pakistan, iktikaf di negara Arab, di iktikaf yang betul-betul iktikaf, duduk dalam masjid, dia buat satu partition dia dalam masjid, dan masjid tu okey lah, masjid yang fasiliti dia okey, luas, tidak menyebabkan berlakunya tak sedap mata memandang bila mana orang nampak orang ramai duduk dalam masjid. Dia ada kelambu asing pada orang, tak terbuka, maknanya kalau dia tidur pun tak ganggu mata pandangan orang. Itu kebiasaan di tempat lain. Tempat kita ni iktikaf, kita maksudkan iktikaf, masuk, duduk ada kerja, kita keluar balik. Dia macam tidak menepati sepenuhnya iktikaf itulah. Itu yang pertama. Yang kedua, komitmen kerja yang banyak tidak memungkinkan untuk kita iktikaf secara keseluruhannya. Okay. Jadi dalam 10 akhir Ramadan ni, mana saja tempat-tempat yang kita boleh mengahlikan diri dalam ibadah, kita ambil lah. Baca Quran ke? Kalau tak boleh iktikaf, baca Quran. Kalau tak boleh baca Quran, sedekah. Kalau tak boleh sedekah, buatlah apa-apa yang menyebabkan ada balasan baik ataupun ada niat yang baik di situ. Ini sekadar nak bagi semangat kita 10 akhir Ramadan. Selain daripada tuan-tuan dan puan-puan duk tunggu nak raya hari Jumaat ke Sabtu, jangan lupa juga tentang 10 akhir Ramadan. Tuan-tuan nak raya Jumaat ke Sabtu? Nak raya Jumaat saya bagi tahu mufti. Tak tahulah kita ni raya Jumaat ke Sabtu, tapi dari segi kebarangkalian yang paling kuat, penampakan anak bulan tu pada hari Jumaat sudah ada. Mengikut kajian-kajian, tapi dia tak akan nampak dengan mata sebab negara kita ni tidak memungkinkan untuk kita nampak direct. Kita ada kepulan awan yang begitu tebal menghalangi benda tu. Dia beza dengan negara Arab yang dia punya langit dia tu kosong daripada awan, menyebabkan mudah untuk nampak dengan mata direct tanpa guna teropong ataupun teleskop ni. Cuma antara negara yang dah keluarkan pengisytiharan hari raya hari Jumaat ialah UAE, Emiriah Arab Bersatu. Yang ni dah keluarkan mengikut kajian dia orang, new moon, bulan yang muda ni keluar pada hari Jumaat tu. Pada hari Khamis tu dah ada dah penampakan. Kalau negara jiran kita tengok yang awal memberikan pengisytiharan ialah Muhammadiyah di Indonesia. Merujuk kepada kemodenan yang dia orang ada, dan juga di antara kelebihan yang ada pada Indonesia ni, negara dia orang ada tempat melihat anak bulan yang paling bersih daripada pencemaran cahaya. Ini faktor-faktor yang kena ada waktu nak tengok anak bulan. Sebab jangan kita tertukar anak bulan ke satelit ke lampu kapal terbang. Itu antara sebab dia lah. Di Indonesia ni ada satu tempat, di satu pulau, saya tak ingat di kawasan mana, Sumatera ke Kalimantan ke, tapi kawasan tu nama dia Pontianak. Bukan Pontianak yang ada paku kat belakang tu. Tempat tu nama Pontianak. Itu tempat paling okey nak tengok anak bulan di sana. Macam kita di Malaysia, tempat paling okey nak tengok anak bulan di mana? Di Kelantan. Pantai Irama Bacok ialah tempat yang paling terbaik dan paling bersih daripada pencemaran cahaya. Itu antara benefit di Malaysia lah. Tapi masih lagi belum ada keputusan. Okay.
Selain daripada duk kalut nak tahu yang tu, kita jangan lupa kita berada pada fasa terpenting dalam bulan Ramadan yang sangat-sangat diberikan penekanan oleh Nabi dan para sahabat, iaitu 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan. Macam semalam kita dah melalui malam yang ke-23 dan kita nak menuju ke malam yang seterusnya daripada malam-malam ganjil itulah. Okey. Satu lagi saya nak sebut berkenaan dengan 10 akhir Ramadan ni. Ada sebahagian orang dia tersilap faham. Bila mana masuk 10 akhir Ramadan ni, dia punya fokus nak buat ibadah ialah bangun menyertai qiyam pada pukul 3 ke 4 pagi. Yang qiyam sebelum isyak ni dia tak berapa nak ikut sangat tarawih ni. Dia fokus yang qiyam situ. Sebenarnya kalau kita tengok, qiyam yang ada kelebihannya ialah qiyam yang disebut oleh Nabi yang dilakukan bersama dengan jemaah, iaitu dengan orang-orang yang salat jemaah selepas daripada isyak, ataupun masyarakat kita panggil salatut tarawih. Sekarang kita buat bersama dengan imam, kita buat salat isyak berjemaah, kita buat tarawih berjemaah. Ada hadis menyebut tentang kelebihan orang yang bersama dengan imam hatta yang sarif, sehingga imam itu selesai, maka dia akan mendapat kelebihan seperti mendirikan malam keseluruhannya, plus dia bangun subuh, dia salat subuh berjemaah pula sekali lagi. Itu kelebihan. Ada orang dia puluh yang pukul 3, pukul 4 tu, walaupun dia bangun pun dalam mengantuk, dalam khayal, pantang orang sebut waladhdallin, dia pun amin walaupun bukan pada surah Fatihah. Benda tu boleh jadi. Benda tu boleh jadi kalau time qiyam ni, sebab perkataan ad-dallin ni bukan duduk pada Fatihah saja. Dia duduk pada surah-surah lain juga. Bila mana dengar waladhdallin, dia pun amin. Seorang-seorang diri pun dia amin. Sebab dia mamai. Okay. Cuma nak sebutnya ialah ada orang dia pergi fokus itu. Dia tinggalkan tarawih ni. Habis salat isyak dia belah. Sebab dia kata nanti saya nak bangun pula. Tengok macam mana orang kata apa, tipu daya dalam melakukan ibadah. Kadang-kadang kita fokus yang tu. Kalau kita boleh bangkit pula sebelum pada subuh, itu bagus. Itu baik. Cuma nak sebutnya ialah dalam hadis Nabi sebut bagaimana 10 akhir Ramadan ni Nabi ajak family Nabi, keluarga Nabi, ketatkan kain. Ketatkan kain tu sebagai perlambangan, maknanya tak tidur lah. Maknanya Nabi suruh semua ahli keluarga bangkit untuk mendirikan salat bersama-sama dengan Nabi. Tapi kita kena tahu, dalam melakukan ibadah, Nabi ni dia ada satu nilai baik dia, iaitu dia tidak memaksa orang untuk buat ibadah. Kalau benda tu sunat lah. Kalau benda tu wajib, memang kena paksa lah, dah nama pun wajib. Tapi kalau benda tu sunat, dia tak paksa. Dia tak suruh pun sahabat ikut cara dia beribadah. Bahkan dia kata kamu tak sama dengan aku. Ada hadis merujuk tentang keadaan itu. Bila mana Nabi ni dia qiyam sampai baca berjuzuk-juzuk untuk satu rakaat. Nabi tak suruh sahabat ikut cara Nabi. Tapi kalau kamu mampu buat, dipersilakan. Tapi kalau kita buatlah keadaan kita stres, dalam keadaan kita rasa terpaksa, jadi itu antara bentuk-bentuk melakukan ibadah dalam cara yang tak sepatutnya. Jadi ini benda orang masjid lah, dia kena tahulah kesesuaian jemaah macam mana. Macam kita di Malaysia ni, ataupun di Perlis keseluruhannya, sebab saya pun jadi imam di beberapa tempat di masjid di Perlis ni kalau tarawih, saya tengok antara kadar bacaan yang paling okey, baik, tak ganggu orang berumur, tak ganggu orang yang ada anak kecil, ialah separuh muka surat. Walaupun dari segi keutamaan dia kena baca panjang lagi, kena lebih lagi. Tapi saya tengok bagi suasana Malaysia ni, dia kena separuh muka surat. Dia tak boleh lebih. Lebih dia dah jadi lain macam. Dia jadi tambah pula sekarang panas kan. Dia buat alasan stroke, haba lah, apalah, walaupun pasal aircon dah kuat pun. Cuma nak katanya dia tak biasa. Kalau dia kena yang panjang, dia memang akan melatah, meragam habis. Dia kata tak cukup tanah, dia katakan masjid tu. Tapi pengalaman saya pernah kenalah yang panjang ni. Di negara-negara Arab ni dia memang biasa buat panjang. Ada setengah-setengah tempat, di Jordan ada, di Mesir pun ada. Dia orang akan buat qiyam, khatam 30 juzuk satu malam. Satu malam. Tahu-tahu tak payah tanyalah start pukul berapa, habis pukul berapa. Satu malam tu maknanya start isyak, rapat sampai ke
Subuh lah, maknanya sikit lagi tinggal waktu nak imsak, baru dia orang stop. Dia orang tak buat banyak rakaat, dia orang tak buat 20. Dia orang buat 8 ataupun 4 kalau di Jordan lah. Tapi 4 rakaatnya mula pukul 9 malam, dia habis pukul berapa? Dia habis pukul 2:30 pagi. 4 rakaat. 4 rakaat. Itu pengalaman saya pernah menyertainya waktu belajar dulu. Tu pun saya sertai sekali je. Bukan sebulan habis. Tu pun rasa macam menyesal pula lagi. Lama pula masjid ni. Esok tu kita sembahyang sama-sama komuniti Melayu je lah. Pukul 9 start, 9 suku nak habis dah. Okay. Itu komuniti Melayunya style. Okay, cuma nak katanya, tak apalah. Yang penting, kita buat ibadah ni untuk keselesaan kita. Tapi jangan cuai dalam buat ibadah. Kita buat. Kita elakkan diri kita ni untuk tidak meninggalkan. Kita jadi orang yang buat selalu. Kalau tak sempat pun buatlah qiyam sendiri dekat rumah. 4 rakaat pun jadilah. Yang penting kita buat. Jangan kita lepaskan bulan Ramadan, kita lalui bulan Ramadan pada waktu malam, habis buka puasa. Lepas tu lengah dengan sebab makan banyak apa semua, dan akhirnya tak buat qiyam. Berpada dengan salat isyak saja. Jadi itu antara bentuk kerugian lah. Tambah-tambah di 10 akhir Ramadan ni. Okay. Jadi saya nak balik kepada, fokus kepada tajuk kita, Madrasah Ramadan membentuk ummah. Okay. Madrasah Ramadan satu part, membentuk ummah satu part. Saya bagi dua. Okay. Pertama, Madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan ni apa dia? Biasanya kalau masuk bulan Ramadan, orang akan sebut perkataan ni, Madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan. Madrasah ni apa maksud dia? Ianya ialah tempat orang belajar sesuatu. Tempat orang mula meletakkan batu asas pada diri dia untuk dia buat benda lebih baik. Dia nak upgrade diri dia. Itu kita sebut madrasah. Sebab tu orang yang belum masuk sekolah dengan lepas masuk sekolah, sebab madrasah ni masuk di sekolah. Okay. Orang yang sebelum sekolah dan lepas sekolah, dia ada beza. Sebelum dia sekolah, pengetahuan dia sikit. Lepas dia masuk sekolah, pengetahuan dia banyak. Dia reti sikit, lepas pada tu dia reti banyak. Bila mana masuk bulan Ramadan, kita sedang upgrade diri kita, kita sedang tambahkan pengetahuan yang kurang pada diri kita. Dan saya tengok antara benda yang paling clearly sekali bila mana kita bahas tentang Madrasah Ramadan ni ialah hubungan dengan Al-Quran. Macam-macam mana pun dia akan pergi ke situ. Ibadah-ibadah lain, dia mungkin ada penambahan, tapi ibadah yang lebih utama sekali ialah Ramadan dengan Al-Quran. Sebab memang hubung kait dua benda ni, Ramadan, Quran, Quran, Ramadan, benda yang tak boleh pisah. Tuan-tuan pergilah Ramadan tahun mana pun, inilah yang akan dibincang. Inilah yang akan diperingatkan oleh penceramah-penceramah. Inilah benda yang akan diulang selalu oleh penceramah. Untuk sebut pada kita, hubungan Ramadan dengan Quran sangat-sangat dekat. Sangat-sangat dekat. Sebab tu Nabi tadarus dengan Jibril tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan. Tahun terakhir sebelum Nabi wafat, 2 kali khatam. Sebelum pada tu, sekali khatam. Apa tujuan dia? Tujuan dia lah untuk upgrade. Pertama, bacaan. Memperbetulkan bacaan. Mentartilkan bacaan. Supaya lebih elok, lebih baik bacaannya. Yang kedua ialah untuk membuka kefahaman-kefahaman yang umum kepada kefahaman yang khusus. Ini benda yang kita kena tahu. Sebelum pada masuk bulan Ramadan, mungkin kita baca ayat tu biasa. Tapi lepas masuk bulan Ramadan, dengan sebab dalam bulan Ramadan ni dia ada program-program yang membahaskan tentang Quran, tadabbur ke, tafsir ke apa, dia ada beza kita baca ayat tu sebelum masuk dengan selepas masuk. Sebab tu kalau tengok di Perlis ni, banyak program yang dibuat bila mana masuk bulan Ramadan. Salah satunya ialah Durus Ramadan. Durus Ramadan ni biasa buat lepas Zuhur. Kalau 10 akhir Ramadan ni, Masjid Alwi lagi rancak, lepas Asar pun ada. Tapi kadang-kadang kalau banyak sangat program ni, dia jadi orang cepat bosan juga. Kadang-kadang saya tengok. Okay. Satu, orang cepat bosan. Yang kedua, penceramah pun cepat letih. Sebab saya 2 hari lepas Masjid Alwi Zuhur pun kena, Asar pun kena. Habis kuliah Zuhur, balik rumah, baring tak berapa minit pun,
kalut tengok jam, pukul 4 lah. Nak kena pergi balik. Okey. Jadi menyebabkan kita tu tak cukup masa. Nak orang kata apa, nak buat revision terhadap apa yang nak kita cakap tu. Okey. Cuma macam itulah keadaannya bila mana kita sebut bulan Ramadan ni, dia tak boleh lari dengan Al-Quran. Tuan-tuan semua kena adjust diri macam mana pun dalam bulan Ramadan ni, kena masuk dan keluar ada beza diri kita dengan Al-Quran. Kalau kita orang yang baca Quran merangkak-rangkak kita sebelum dan selepas daripada bulan Ramadan, dia ada beza. Mungkin kita merangkak tu laju sikit lepas pada masuk bulan Ramadan. Saya bukanlah nak kata pasti boleh baca lancar. Bukan mudah benda ni. Cuma nak sebutnya ialah ada upgrade lah. Paling kurang ada upgrade. Supaya kita dapatlah memenuhi objektif ataupun matlamat bulan Ramadan tu, kita ada buat hubungan baik dengan Al-Quran. Kita ada perbaiki hubungan dengan Al-Quran. Sebab tu, benda yang paling terbaik dalam bulan Ramadan ni ialah mengeratkan hubungan dengan Quran. Yang salat, yang puasa, yang sedekah tu kita lakukan, cuma dia taklah banyak pengembangan sangat yang berlaku. Tak banyak pengembangan sangat yang berlaku. Okay. Jadi ini benda dan perkara kata apa yang kita kena tahu dan kita kena sedar. Bila mana kita masuk bulan Ramadan, kita kena sedar benda utama yang kita kena beri perhatian ialah Al-Quran. Satu hari satu ayat pun jadilah. Tapi kalau pakai kaedah jadilah ni, lambatlah kita nak boleh faham Quran habis tu. Jadi tak boleh pakai lah kot jadilah ni, bagi banyak sikit. Okay. Supaya kita tu ada improvement yang agak besar jurang dia. Okay. Nak bahas tajuk ni, saya tertarik dengan satu ayat. Ayat ni tuan-tuan boleh tanda dalam Quran, balik cek tengok. Surah An-Nahl ayat 120. Sebab tajuk dia ialah Madrasah Ramadan membentuk ummah. Okay. Surah An-Nahl ayat 120, Allah Ta'ala sebut, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Apa maksud ayat ni? Maksud ayat ni Allah Ta'ala kata sesungguhnya Ibrahim itu seperti sebuah umat yang tunduk patuh kepada Allah dan lurus ajaran yang dibawa olehnya, dan tak termasuk dia daripada kalangan orang-orang musyrik. Okay. Ayat ni lama saya duk terfikir apa maksud yang Tuhan nak bawa kepada diri Nabi Ibrahim. Okay. Tuan-tuan tengok dan tuan-tuan dengar apa yang saya nak sebut ni. Inna Ibrahim, Allah Ta'ala kata sesungguhnya Ibrahim. Ibrahim ni satu orang Nabi, satu orang, dia diri perseorangan. Tuhan kata kana ummah, dia tu macam sekelompok orang. Sebab kita nak cerita ni ialah macam mana nak membentuk umat. Dalam Quran ada bagi satu model, satu orang Nabi yang berliku-liku perjalanannya, menghadapi bermacam-macam, berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat, dan Tuhan telah berikan kepada dia satu pengisytiharan yang besar sebagai maklumat yang penting kepada kita, iaitu Nabi Ibrahim ni walaupun dia seorang, dia ialah kekuatan komuniti. Beza kita sekarang, kita seorang, diri kita lah seorang, kekuatan bagi satu orang, kapasiti satu orang. Tapi Tuhan kata Ibrahim ni, dia tak sama macam orang lain, sebab kapasiti dia walaupun seorang, kewujudan dia tu seperti sebuah umat, sebuah masyarakat yang boleh create benda baru ataupun merubah pandangan yang berlaku pada tempat itu. Kekuatan apa yang ada pada Ibrahim ni? Sehingga Tuhan kata, dia ni walaupun seorang, tapi dia macam 10. Kalau 10 lah. Tapi Tuhan tak kata 10. Tuhan kata Ibrahim ni umat. Umat ni lebih pada 100. Lebih pada 200. Lebih pada 1000. Lebih pada 2000. Sebab satu masyarakat, paling-paling kurang populasi dia 50,000 dan ke atas. Satu masyarakat itu panggil. Maksudnya satu kawasan kampung, satu negeri. Itu populasi negeri. Tuhan kata kekuatan Ibrahim bukan menyamai 10 orang, tapi satu komuniti bangsa. Jadi kita boleh tengok apa yang Allah Ta'ala nak isyaratkan pada Ibrahim. Pertama kita kena tahu, hubungan kita dengan Nabi Ibrahim cukup rapat. Sebab dalam salat,
kita mesti nak kena sebut nama dia macam-macam mana pun. Sebab tu dalam tahiyat kita akan sebut dalam selawat yang akhir tu dengan nama selawat Ibrahimiyah. Kena sebut nama Nabi Muhammad, kena sebut juga nama Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Muhammad sendiri memberi banyak kredit kepada Nabi Ibrahim. Bahkan Allah Ta'ala sendiri sebut Kaabah itu antara bentuk kemuliaan yang ada di sekeliling Kaabah tu, satunya namanya Maqam Ibrahim. Yang sekarang kita tahu ada satu tempat yang dekat dengan Kaabah tu yang tertutup, yang merupakan bekas tapak kaki Nabi Ibrahim, yang dijadikan sebagai tangga yang disusun untuk dia sempurnakan binaan Kaabah tu. Okay. Nabi Ibrahim ni, pertama kita kena tahu, jarak dia cukup jauh dengan Nabi Muhammad. Kalau dengan Nabi Muhammad pun jauh, dengan kita lagi-lagilah jauh. Tapi Quran ada satu surah khusus, nama dia surah Ibrahim. Nama dia surah Ibrahim. Dalam surah Ibrahim ni, kalau kita tengok, selain pada cerita Nabi Ibrahim, yang saya nak tarik dan nak highlight kan, dia ada satu part dalam surah Ibrahim ni, dialog antara iblis dengan pengikut iblis ketika mana berada di dalam neraka. Iblis ataupun syaitan lah, tapi dalam ayat tu dia sebut syaitan. Okay. Ianya ialah satu isyarat yang kuat dan besar untuk difokuskan pada akhir zaman ni, sebab memang banyak sangat dakyah-dakyah yang kita tak boleh nak halang pada zaman sekarang. Tuan-tuan kena tahu, ini benda yang kita kena sedar. Selain daripada kita menghadapi fitnah-fitnah yang berbagai, antara fitnah yang dahsyat ialah fitnah yang kita tak nampak. Musuh yang kita tak nampak. Musuh yang kita nampak tu satu hal. Golongan-golongan yang tak suka pada Islam ni. Musuh yang kita tak nampak ni, yang mungkin duduk bersemadi dalam jantung kita, dalam hati kita, iaitu syaitan. Dalam kehidupan Nabi Ibrahim, dalam sirah Nabi Ibrahim ni, kita akan tengok ada satu part Nabi Ibrahim dapat arahan, dia kena sembelih anak lelaki dia, Ismail. Ini cerita di tanah Hijaz, cerita di Mekah lah ni. Dapat arahan nak kena sembelih tu, bukan sembelih ambil Nabi Ibrahim buat keluar daripada rumah dia, sembelih daripada depan pintu rumah dia. Kena sembelih jauh. Kena sembelih di Mina tu. Kalau orang buat haji dia tahulah benda ni. Kena pergi sana. Okey. Perjalanan nak pergi ke Mina tu, dia ada beberapa checkpoint yang orang buat haji sekarang, dia kena melontar jumrah situ. Dia kena ambil batu, lempar dekat setengah-setengah tempat. Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah, apa semua ni. Okay. Apa cerita tiga tu? Kita tahu, saya tahu, tuan-tuan maklum cerita ni. Iaitu cerita Nabi Ibrahim telah mengusir iblis yang cuba provok Nabi Ibrahim supaya jangan sembelih Nabi Ismail, dengan sebab tak nak bagi Nabi Ibrahim ni ikut perintah Allah Ta'ala. Dia kata, betul ke tu mimpi pada Tuhan? Ada ke Tuhan suruh bunuh anak? Apa Nabi Ibrahim buat? Dia ambil batu, dia lempar. Batu kecil lah, bukan batu besar. Batu besar tu kita dah jadi syaitan lah. Kita bukan lempar syaitan, kita jadi syaitan. Lain macam lah ni. Dia tak perlu lempar banyak, dia lempar sikit je. Sebab apa? Isyarat kepada aku tak berminat dengan bisikan kamu. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, kalau kita ni was-was tengah salat, was-was, ataupun kita rasa serabut, macam ada something ganggu kita, apa benda yang kita kena buat? Kita kena ta'awuz, iaitu dengan sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dan yang kedua ialah kita kena meludah dengan isyarat ke sebelah kiri. Tapi kalau salat jemaah jangan meludah betul. Meludah betul nanya kawan tu. Daripada tuan-tuan halau syaitan, tuan-tuan datang penumbuk pula dekat muka. Okay. Dia isyarat saja. Maknanya kita bagi isyarat. Maknanya apa? Kita tak terkesan. Nak menunjukkan tak terkesan. Antara kekuatan Nabi Ibrahim, kekuatan yang Tuhan kata kekuatan ummah ni, ialah dia tak terkesan dengan keadaan sekeliling, tapi dialah yang mengubah pola sekeliling tu. Ini benda yang kita kena tahu pada zaman kita sekarang ni. Zaman kita sekarang ni ialah zaman kita mudah terpengaruh. Tak terkecuali orang agama sekalipun. Ustaz-ustaz sendiri pun, kalau dia kena dakwah, dia kena apa-apa, dia mudah terpengaruh. Itu ialah realiti zaman sekarang. Realiti zaman sekarang.
Sebab tu tuan-tuan kena sedar benda-benda seperti ini. Pengaruh-pengaruh yang merosakkan ni banyak. Sebab apa? Ceritanya ialah cerita ikut syaitan. Sebab tu tuan-tuan akan tengok bulan Ramadan, walaupun kita tahu bulan Ramadan ni ada hadis Nabi sebut wasuffidatis syayatin, Nabi kata, hadis riwayat Tirmizi, dilemahkan godaan syaitan kepada kita. Cuma terjemahan lama dia akan sebut dibelenggu syaitan. Jadi orang kita tu ingat belenggu syaitan ni ikat letak satu tempat, letak dalam jail ke, pusat koreksional mana ke, nanti raya kita buka balik. Dia bukan ikatan yang itu maksudnya. Dilemahkan tu dengan sebab kita tak masuk makanan dalam tubuh badan kita. Bila mana tak masuk makanan, tenaga kurang. Nak layan godaan syaitan tu dia tak bersungguh sangat. Sebab dia tak cergas. Tapi ada orang yang sebelum bulan Ramadan lagi, dia bela elok syaitan dia. Dia jamu elok, nasi kandar pun bagi, semua dia bagi. Macam-macam lauk dia bagi. Menyebabkan syaitan dia masuk satu Ramadan pun sihat elok lagi. Vitamin dia kuat. Jadi dia masuk bulan Ramadan, akal-akal jahat dia masih lagi power. Sebab tu kalau tuan-tuan ingat zaman-zaman kita kecil dulu lah, zaman-zaman saya sekolah rendah, dia ada satu majalah terkenal nama majalah Asuh. Kalau tuan-tuan ingat kan, majalah Asuh ni dia ada satu part yang ada godaan-godaan syaitan tu, selain daripada majalah Ujang Lambok tu lah. Yang tu pun seronok juga baca. Okay. Cuma nak katanya, itu ialah gambaran-gambaran awal nak bagi mudah nampak. Okay. Cuma saya nak sebutnya ialah, sebahagian orang, dia tak faham bab ni, dia ingat syaitan ni tak ada pada bulan Ramadan. Syaitan ada. Cuma dia lemah. Sebab tu akal-akal jahat setengah-setengah orang, dia ada bulan Ramadan. Sebab tu tuan-tuan akan tengok ada geng plastik hitam. Dia memang akan ada. Sebab itu ialah golongan yang memang dah bela syaitan daripada awal lagi. Itu benda yang memang wujud pun, tak dapat dinafikan. Tuan-tuan jangan pelik. Macam mana bulan Ramadan boleh buat benda ni? Macam mana? Macam mana tak macam mana pun, itu ialah kita yang bela dia. Kita tidak membuat pemutusan. Macam Nabi Ibrahim, sebab Nabi Ibrahim ni Tuhan kata dia ummah, dia buat pemutusan. Sampai dekat satu tempat, dia lontar syaitan tu dengan isyarat, aku tak terikut. Sampai 3 tempat. Sebab tu kita baca surah Ibrahim, kita akan tengok syaitan dia sebut kepada pengikut dia. Ini kita boleh tengok dalam surah Ibrahim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr. Ini syaitan ni dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi kata bila mana semua dah masuk neraka, syaitan dan konco-konconya semua masuk neraka. Sama ada manusia ataupun jin. Allah Ta'ala keluarkan satu tiang daripada dasar neraka untuk iblis naik atas tu dan berkhutbah. Khutbah dia. Bukan khutbah Jumaat ni, khutbah iblis dalam neraka. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr. Dan telah berkata iblis, syaitan, ketika mana urusan dah selesai. Urusan apa? Urusan hisab dah selesai, pembahagian syurga neraka pun dah selesai. Apa dia kata? Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Tuhan telah memberikan janji yang benar dan aku pun telah memberi janji, tapi aku mungkiri janji itu. Kata-kata tu menyebabkan down semua ni ahli neraka ni. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku bukanlah pihak yang kuat untuk menguasai diri kamu, tapi kamulah yang membuka jalan untuk aku masuk dalam diri kamu. Syaitan kata. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan aku, salahkanlah diri kamu sendiri, sebab kamu yang nak berkawan dengan aku, kamu yang nak bela aku. Khutbah ni kalau tuan-tuan dengar, macam tuan-tuan ahli neraka juga. Maknanya jangan bagi kita dengar khutbah ni. Kalau kita dengar khutbah ni, maknanya kita duduk dalam neraka tu. Sebab khutbah ni hanya akan didengari dalam bentuk penyesalan, dalam bentuk menyesal, stres, depression, semua ada oleh ahli neraka saja. Pada waktu tu syaitan berlepas diri mudah-mudah je. Dia kata sebenarnya apa yang aku buat tu bodoh, kamu dia ikut aku. Bukan aku yang nak bersungguh sangat. Kamu yang buka ruang. Jadi dalam surah tu, dalam surah Ibrahim ni, ada satu part babak Tuhan cerita kekuatan Nabi Ibrahim, dia tak ikut iblis. Saya di sini bukanlah nak cerita kita ni ada kaedah yang khusus untuk
confirm tak kena godaan syaitan. Kita akan kena. Cuma kita ada pencegahan-pencegahan dia. Kita ada cara-cara untuk kita blok dia. Antaranya ialah kalau kita tengok membentuk diri dalam bulan Ramadan ni. Kita kena bentuk diri dalam bulan Ramadan. Pertama, sebelum buat apa-apa ibadah dalam bulan Ramadan ni, kena tahu dulu objektif bulan Ramadan ni apa dia. Objektif bulan Ramadan ni ialah la'allakum tattaqun. Nak bagi dapat takwa. Takwa ni apa dia? Takwa ni dia banyak cabang. Cuma yang saya boleh sebut di sini sebagai gambaran yang kita boleh faham, takwa ni salah satunya ialah ada rasa malu nak buat benda-benda yang tak betul, sama ada seorang diri ataupun terbuka. Seorang diri pun tak berani nak buat. Dia ada terfikir implikasi buat benda tu. Dia boleh fikir, rasional dia elok. Itu antara bentuk orang tu ada takwa yang baik. Orang tu dah ada unsur takwa dalam diri dia. Okay. Kemudian kalau kita tengok, tadi saya dah sebut sikit awal, untuk membina kekuatan ummah ni, yang macam Nabi Ibrahim ada, kita kena kenal pasti keutamaan dulu. Yang utama di mana? Yang utama dalam bulan Ramadan ni ialah membereskan ibadah-ibadah wajib. Kalau sebelum ni kita payah untuk memenuhkan diri salat jemaah di masjid, fokus yang tu dulu. Fokus yang tu dulu. Jangan fokus, tahun ni aku nak semayang tarawih, tak nak tinggal langsung di masjid. Tapi subuh dia tuang habis. Subuh tiap-tiap hari pukul 8 bulan Ramadan. Tarawih cukup. Tarawih okey. Itu tipu daya iblis. Sebab tu orang yang buat kerja macam ni, dia rasa ringan, dia tak rasa berat. Dia rasa okey, aku tak rasa salah apa aku buat. Pada pandangan dia, yang dia buat sunat tu okey lah. Okay. Cuma yang dia cuaikan wajib itu. Sebab tu kita kena kenal pasti. Ada orang bulan Ramadan, dia bersedekah, jamu orang makan, tapi hutang orang tak selesai. 5 tahun lepas pun tak bayar-bayar ni. Dia keluarkan duit daripada bank dia, ni 5,000 saya nak bagi sedekah dekat orang. Dia hutang orang 3,000, dia buat diam. 2,000 dia buat diam. Yang tu dia kena selesai dulu. Dia kena selesai yang tu. Ini prioriti yang dia kena selesaikan. Ada orang bulan Ramadan, ni maaf sikit saya sebut umum je. Ada orang dia pergi belanja kawan-kawan dulu. Orang dekat rumah dia tak peduli pun. Isteri dia, anak-anak dia tak peduli pun. Masuk dalam grup kawan, hari ni apa? Nasi Arab. Okey, nasi Arab. Kau rasa orang kat rumah sardin je cukup lah. Ini prioriti yang tercuai kan. Ini antara bentuk-bentuk yang kita kena sedar. Kalau kawan nasi Arab, kat rumah pun nasi Arab juga. Supaya dia sama, supaya kita ada kata apa, kesamarataan dalam bab ni. Saya nak sebutnya ialah mengenali prioriti itulah. Mengenali prioriti. Sebab tu dalam bulan Ramadan ada waktu-waktu yang lapang, ada orang dia nak buat ibadat sunat. Contoh, dia nak buat salat duha. Dia persilakan, tapi jangan sampai kacau kerja. Ini benda yang banyak kali saya sebut. Ada orang kerja pejabat pun banyak perangai macam ni. Okay. Bila mana pukul 10, kalau ada meeting jabatan apa, dia kalut nak keluar daripada bilik mesyuarat nak pergi salat duha. Padahal tentatif lepas pada tu, dialah yang kena terang apa yang dia kena beritahu dalam mesyuarat tu. Dia tinggalkan dewan dengan sebab dia nak salat duha 2 rakaat. Sebenarnya ia bukan benda yang mustahab pun waktu tu. Ini antara bentuk-bentuk prioriti yang tak sepatutnya. Ada orang, dia pergi beli makanan kucing, mewah, dia mewahkan kucing. Tapi orang dalam rumah dia tak peduli. Yang tadi belanja kawan. Belanja kawan okey lah sebab orang juga. Okay. Yang ni dia pergi belanja kucing. Batu harap, batu bercakap kucing, doa aku masuk syurga. Yang dekat rumah dia doa dia masuk neraka 3 kali dah. Cuma nak katanya itu antara prioriti yang tak sepatutnya. Prioriti yang terganggu. Dia berharap dengan kucing supaya dapat. Kucing tak tahu apa pun. Tak peduli pun. Dia tak perlu. Dia boleh cari sendiri sebenarnya. Tapi ada orang dia divertkan ke arah tu. Okay. Kemudian yang ketiga ialah mengenali potensi diri. Kita ni dalam ibadah yang banyak ni, susunan ibadah ni, kita tahu diri kita ni ringan dekat mana. Okay, kita utamakan yang tu dulu. Kita ni mudah dekat salat sunat. Okay, kita pergi kat salat sunat.
Tapi macam itulah, macam yang berkait dengan poin sebelum ni, iaitu kenali dulu kita punya prioriti. Kenali prioriti. Supaya kita ni ada perancangan. Supaya kita nampak apa sebenarnya yang nak dilakukan. Jadi itu cara membentuk jiwa dalam bulan Ramadan ni, jiwa yang kita nak sama macam jiwa Nabi Ibrahim, jiwa ummah. Jiwa ummah, iaitu jiwa kekuatan komuniti masyarakat, bukan kekuatan seorang diri. Sebab dunia sekarang kita perlu kena jadi macam tu. Kalau tak, kita akan jatuh menyeleweng dengan sebab suasana zaman sekeliling yang dahsyat. Tuan-tuan kena sedar, sekarang ni di Malaysia kita pun di kiri dan kanan bermacam-macam cubaan-cubaan untuk merosakkan masyarakat. Kalau kita tak ada kekuatan masyarakat, maka kita tak akan boleh menghadapi benda ni. Baru ni, hari 2-3 hari yang lepas, mesyuarat Jawatankuasa Fatwa, antara benda yang dibincangkan ialah isu konsum ubat PrEP bagi pengamal LGBT. Kita kena tahu, Malaysia sekarang dakwah ataupun projek LGBT ni, lesbian, gay, bisexual dan transgender ni, dia makin meluas dan membesar. Dan dia bukan hanya pada satu pandangan yang kita pandang ikut zaman dulu. Dulu bila mana sebut LGBT ni, orang dulu dia akan nampak apa? Mak ayah. Darai. Saudari bukan, saudara bukan, saudarai. Dia darai. Istilah kita darai lah sini lah. Panggil darai. Okey. Sekarang ni, yang terlibat dengan benda ni bukan darai lagi. Satu orang lelaki yang maskulin elok. Tuan-tuan kena tahu, dulu yang konsum ubat PrEP ni ialah orang yang membuat perkongsian suntikan jarum dadah tu. Dia penagih dadah, dia kongsi jarum. Dengan sebab dia kongsi jarum tu, dia boleh kena HIV, dia nak block HIV, dia makan ubat PrEP. Ubat PrEP ni lah ubat untuk block HIV. Dulu, fatwa dulu benarkan orang yang sudah berkahwin, lepas kahwin baru tahu salah seorang di antara pasangan dia tu positif HIV. Jadi untuk blok pasangan dia tak kena HIV, pasangan tu kena makan ubat PrEP. Dibenarkan pada fatwa dulu. Contoh dia lepas kahwin. Sebab zaman dulu tak kuat kuasa lagi yang test HIV ni. Lepas kahwin baru tahu HIV. Sekarang dah kuat kuasa dah. Sebelum kahwin dah kena test HIV. Okay. Bila kahwin tahu HIV ada. Jadi contohlah suami yang kena HIV. Okay. Jadi nak bagi elak isteri dia tu kena HIV dan tak nak bagi kandungan dia pun kena HIV, dia kena konsum ubat PrEP ni. Konsum ubat PrEP. Ubat PrEP ni lah ubat untuk block HIV. Tapi dia taklah, keberkesanan dia tu taklah sampai 100% boleh block. Boleh jadi orang tu makan pun kena lagi. Okay. Cuma nak katanya, itu antara ikhtiar yang ada pada zaman dulu dan juga zaman sekarang lah. Okay. Cuma sekarang di Malaysia, pola dia lain. Pola dia, yang konsum ubat PrEP ni ialah mereka yang mengamalkan LGBT ni lah. Terutamanya gay lah. Lesbian ni tak ramai sangat Malaysia. Dia yang tingginya gay sekarang. Sebab tu sekarang, orang lelaki keluar rumah dengan lelaki, isteri lagi bimbang berbanding dia keluar dengan perempuan. Dia keluar dengan perempuan, dia simpan kekasih gelap, okey, perempuan. Ni dia simpan kekasih gelap dia lelaki. Jahanam. Lagi dibimbangi sekarang. Itu benda yang memang realitinya berlaku. Sebab sekarang, macam saya sebut tadi, gay ni dia bukan darai. Dia lelaki. Lelaki yang elok. Pakai smart, kerja pejabat. Badan pun main gym elok. Sebab tu sekarang dia ada satu stigma. Orang main gym je gay kot. Dia ada stigma macam tu. Padahal tak semua macam tu lah. Cuma nak katanya, antara tempat orang CCTV gay ni ialah di CCTV sekarang. Tengok tu di gym lah. Gym Perlis ni tak banyak sangat. Gym belah-belah Pantai Barat dahsyat lah benda-benda macam ni. Okay. Cuma nak katanya, dia sedang berkembang sehingga 80%. Tuan-tuan kena tahu, nisbah gay di Malaysia ni 96% Melayu. Di Malaysia ni, gay 96% Melayu. Mungkin bangsa lain dia tak masukkan dalam data, boleh jadi juga. Cuma nak katanya yang ramai terlibat dalam gay ni ialah Melayu, remaja Melayu, lelaki. Usia
bermula pada 14 tahun, tingkatan 2 sampailah umur 39, umur yang ke penghujung dewasa lah kalau kita kira, nak masuk kepada 40, nak masuk pada dewasa yang pertengahan. Okay. Cuma nak katanya konsum ubat preg ni dia macam ada satu usaha nak bagi boleh. Antara benda yang diperjuangkan oleh doktor-doktor ni, kesihatan ni, ialah tak nak bagi orang yang nak konsum ubat preg tu, dia ambil ubat preg tu selalu, lepas tu dia kekal lagi melakukan liwat tu. Sebab sekarang yang terlibat dalam gay ni, dia bila mana nak bersama dengan pasangan gay dia akan konsum ubat preg. 2 sebelum, 2 selepas. Ada yang konsum tiap-tiap bulan pun, yang langgan tiap-tiap bulan. Dan dianya agak mudah untuk didapatkan sekarang ni lah. Jadi ada kebimbangan di kalangan doktor-doktor perubatan ni, sebab projek nak bagi ubat preg secara percuma ni, KKM macam dah start buat. Bahkan dah ada klinik-klinik rintis yang menjadi tempat untuk golongan ni dapatkan. Isunya ialah dia konsum, dia tak stop homoseksual tu. Dia beza dengan orang ketagihan dadah. Bila mana dia ketagihan dadah, nak bagi dia slow ambil dadah, dia akan bagi rawatan metadon. Metadon tu bukan dadah, jenis pada dadah, tapi dia bagi slow. Dia akan tinggalkan heroin dia akan tinggalkan morfin dia akan tinggalkan segala nama dadah-dadah yang dia biasa ambil. Lepas tu dia akan konsum metadon tu. Tapi untuk orang homoseksual ni, dia ambil preg, yang liwat tu dia tak tinggal kan? Dia buat macam biasa lagi. Bahkan dia rasa, bagus lah, ada ubat ni, kita boleh buat banyak lagi. Yang sekarang yang dibimbangi oleh doktor ni, kita nak bagi dia stop, jangan buat benda tu. Jangan buat. Memang salah satu caranya ialah kita bagi dia makan ubat tu supaya dia tak kena HIV. Tapi yang menjadi sebabnya ialah yang selesa buat ni, yang memang istilah kita panggil, saya sorry saya sebut perkataan ni, dia sangat dah nak buat, dia memang nak kepada preg tu. Sangat-sangat nak kepada preg tu. Saya sebut benda ni kepada tuan-tuan dan puan sebab apa? Sebab itulah realiti kehidupan kita sekarang. Kehidupan kita sekarang ni dipenuhi dengan keadaan seperti itu. Jadi kita kena berjaga-jaga. Sebab dalam catatan ataupun data yang diberikan kepada kami waktu pembentangan tu untuk keluarkan fatwa ni, dia kata antara sebabnya ialah benda ni mulai berkembang di kalangan pelajar sekolah menengah. Tuan-tuan boleh bayang, sekolah menengah, terutamanya sekolah menengah yang berasrama penuh ni, terdedah sangat-sangat dengan benda ni. Sebab sekarang orang boleh bawa telefon. Dan golongan muda ni, dia tak aktif di Facebook, dia aktif di Twitter dan beberapa media sosial yang lain. Cuma Twitter ni dalam kajian KKM dia kata ada satu part nama dia dark side. Laman gelap yang di situ semua video-video karut akan di-upload situ. Dia akan bagi teaser dulu. Dia sendirilah. Dia buat apa tak tahulah. Okay. Dia bagi teaser 59 saat. Nak yang setengah jam kena bayar. Tuan-tuan tahulah video apa kan. Okay. Nak yang setengah jam kena bayar. Okay. Jadi dia jana pendapatan melalui benda tu. Kaya lebih lagi. Cuma sekarang ni LHDN belum kejar lagi lah geng ni. Sebab nak katanya pendapatan dia orang tu tinggi dalam bab ni. Sebab dia orang konsum international lah. Saya nak katanya ialah kita dengar tu semacam sampai tahap tu keadaan manusia sekarang. Ya, sampai tahap tu dah pun. Manusia sekarang dah pergi ke tahap itu. Kerana apa? Kerana balik pada isu asal tadi, syaitan yang ada dalam diri itu dipelihara elok. Lagi besar pada dia lah syaitan dia tu. Maknanya dia ikut semua arahan-arahan, semua bisikan-bisikan. Ini ialah menunjukkan lemahnya dan terpengaruhnya diri dengan keadaan sekeliling. Sepatutnya bulan Ramadan ni dia kena slow, dia kena pelan lagi. Tapi ada orang dia tak slow, dia makin laju, dia makin lajak lagi. Bila mana masuk bulan Ramadan, seakan-akan tak tahu dah kehormatan bulan Ramadan. Okay. Jadi pada konsep asalnya, pada teori asalnya, Ramadan dengan panas, dengan panjang siangnya sudah cukup untuk melemahkan manusia untuk buat benda-benda yang tak sepatutnya. Sebab tu ada perbahasan di kalangan para ulama. Kalau orang yang biasa buat benda tak elok dalam hidup,
dia belajar puasa, menyebabkan dia tidur je, dia tak buat benda lain, itu lagi baik daripada dia buka puasa, dia aktif, dia buat benda mengarut. Walaupun puasa yang tidur sepanjang hari ni makruh juga hukumnya pun. Tapi kalau dia tidur saja, dia tak pegang telefon, dia tak tengok pornografi, itu lagi baik. Berbanding dia bangkit, dia tak tahu nak makan tak boleh, apa tak boleh, dia pun buka. Dia baik dia tidur. Tidur lebih mengamankan dia. Cuma nak katanya, saya tak tahu nak cakap macam mana. Tapi kita takut lah. Sebab kalau kita tengok perubahan circle ni, dia berlaku dalam masa yang cepat. Sekitar 5 tahun ataupun 6 tahun je. Dia tak pergi 10 tahun. Tuan-tuan boleh bayang, anak-anak yang lahir pada tahun 2000 yang banyak terlibat dengan benda-benda ni, dia tak jauh beza dengan orang yang lahir tahun 90. Macam saya, orang yang lahir tahun 90. Tahun 90-an. Okay. Dengan anak-anak yang lahir tahun 2000. Geng-geng yang sekolah tahun 90-an. Tuan-tuan ni mungkin yang 80-an, 70-an dekat atas lah. Okay. Geng-geng umur 90-an ni yang lahir tahun 90 atau awal 2000 ni, jurang tak jauh. Tapi zaman tu beza dahsyat. Yang geng 2000 ni, dia moden lain macam. Lepas tu dia terbuka lain macam. Dan dia pandai benda-benda yang tak sepatutnya dia pandai. Tak perlu lagi dia pandai pada usia tu. Dia dah pandai dah. Dia dah tahu dah. Dia boleh hurai macam-macam. Ini menunjukkan pada kita bahawasanya betapa terbukanya zaman ni, betapa dahsyatnya zaman ni. Cuma saya tengok trend tu terjadi dengan sebab apa? Dengan sebab terbukanya internet ni lah. Terbukanya telefon pintar ni. Dan sekarang kita, dunia ni menuju kepada zaman AI. AI ni apa? Singkatan saya tak ingat. I itu intelligent, A itu saya tak ingat apa. Artificial intelligence. Okay. Kita akan pergi kepada zaman itu. Zaman ni dia lagi dahsyat. Sebab zaman internet tu dahsyat dah. Sebab zaman AI ni, apa yang saya dapat maklumat lah, kita akan boleh trace orang tu melalui dia punya media sosial dia. Contoh, dia ada Facebook, dia ada TikTok, dia ada Twitter. Apa yang dia post dan apa yang dia cari tu, kita boleh trace karakter dia macam mana. Maknanya kalau dia orang yang duduk pada LGBT punya geng, kita boleh tengok lah dia search apa yang dia cari, apa yang akan jadi news feed dia apa semua, dia akan jadi macam tu. Dan kita akan mengalami perubahan yang sangat luas. Sebab nanti tuan-tuan akan tengok sampai satu zaman, dia akan pergi pada lebih dahsyat lagi, iaitu semua gadget-gadget ni, dia akan jadi mudah. Macam sekarang orang tengok kan, orang naik kereta, semua dah boleh pakai voice command. Nak hidupkan aircon apa semua, tak perlu pulah tak perlu lah. Sebut je, benda tu dah hidup. Kereta-kereta yang baru lah, kereta-kereta lama duk pulah lagi lah. Okay. Ni pun duk pulah lagi ni. Apa namanya, cermin kat tepi ni. Cuma yang moden-moden ni tak perlu pulah dah. Okay. Sampai tahap vacuum dekat rumah, tak perlu. Kita tak perlu tengok, banyak sawang. Dia sendiri dah tahu lah. Sebab sekarang vacuum dah moden. Vacuum yang duduk kat tepi dinding tu, dia boleh gerak sendiri. Orang dah schedule dia, pukul 7, dia jalan. Dia jalan pukul 7. Kita top up air je, dia mop sekali apa semua. Dan dia boleh detect, rumah ni dah banyak abu. Dia sendiri yang jalan. Tuan rumah duduk diam dah lah. Makan je lah tuan rumah. Okay. Cuma nak katanya, kita akan pergi ke zaman itu. Kita akan pergi ke zaman manusia akan kurang pergerakan, manusia akan kurang menggunakan fizikal dia, dan kita akan banyak masa kepada internet ni. Kita akan tengok benda tu lah. Kita akan consume benda tu. Sebab dia dah pergi ke zaman tu. Sebab saya tengok sekarang, orang yang sambung belajar. Contoh orang yang buat master, PhD, postgraduate ni. Dulu, bila mana kita dah tulis tesis apa semua ni, kalut nak pergi universiti ni, sekarang tak perlu dah. Viva yang nak bagi dapat CJ Master PhD pun boleh buat online. Dia punya examiner dia duduk negara mana tau. Dia boleh guide kita daripada jauh. Dulu tak. Dulu lagi tak semua boleh datang, duduk berhadapan, bersemuka, lagi itu tak jalan. Cuma nak katanya, zaman makin terbuka. Zaman makin hebat. Tambah yang terbaru ni. ChatGPT, tuan-tuan tahu ChatGPT ni. ChatGPT ni ialah satu, orang kata apa, satu perisian lah. Yang bila mana kita nak cari apa-apa, dia boleh bagi jawapan. Dia macam lebih terperinci berbanding Google. Google ni kita search, kita kena scroll sendiri, cari. ChatGPT ni dia sendiri. Dan dah ada orang buat ujian. ChatGPT ni
bagi soalan-soalan yang mana soalan tu untuk orang dapat doktor. Ini soalan-soalan yang rencang lah. Dia boleh jawab dan betul jawapan dia. Saya takut satu zaman nanti orang tak belajar lah kot. Orang pakai diam, pakai CG ChatGPT je. Dia sakit perut, dia pun tanya, saya sakit perut ni. ChatGPT pun kata, sakit perut ni macam ni, toreh dengan pisau ni, pergi kat dapur, buat sendiri. Tak payah pergi hospital lah. Okay. Saya taklah agak sampai pergi ke zaman tu, tapi dia boleh lah nak pergi ke zaman tu. Dia boleh nak pergi ke zaman tu. Okay. Cuma nak katanya, semakin terbuka zaman, semakin hebatlah ujian-ujian yang mendatang. Jadi semakin kuatlah kita kena buat persiapan untuk diri kita. Kita nak bina kekuatan diri kita ni bagi zaman sekarang ni, mungkin kita tak boleh berpada dengan bulan Ramadan semata-mata. Sebab bulan Ramadan ni sekejap lah. Kita kena upgrade lagi di bulan-bulan yang lain. Nanti bulan Syawal, seterusnya pergi kepada Zulkaidah, Zulhijjah. Dalam erti kata lain, tiap-tiap hari hidup ni kena ada upgrade. Kena ada usaha untuk membentuk diri sekuat dengan kekuatan Nabi Ibrahim, iaitu kekuatan ummah. Bukan nak kata nak jadi macam Nabi Ibrahim, cuma nak katanya jadi orang yang sedar kita ni ada potensi. Sebab itulah dalam surah At-Tin Allah Ta'ala sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Maksud dia apa? Manusia ni dia ada bakat nak jadi ahli syurga. Jadi kalau dia hilangkan bakat dia tu, dia mencelakakan diri dia. Sepatutnya dia tak boleh jadi jahat. Sepatutnya dia tak perlu pun jadi teruk macam tu. Dia tak perlu jadi songsang LGBT, dia tak perlu. Tapi sebab apa jadi macam tu? Dia yang tenggelamkan bakat ahli syurga dia tu, sehingga terserlah pula bakat ahli neraka pada diri dia. Okay, jadi ini benda dan perkara yang kita kena tahu dan kita kena sedar. Okey. Jadi saya rasa kita berpada situ je lah kot untuk kita punya perkongsian ni. Ngam dah sejam. Sebab saya tengok soalan pun banyak lebih pada 10 soalan ni. Okey, kita fokus kepada soalan je lah terus. Okey, kita jawab. Okey. Ada banyak soalan ni. Okey, soalan pertama. Kenapa cara salat tarawih di Perlis berbeza dengan negeri lain? Contoh witir 1 salam, 3 rakaat terus dan tiada selawat. Okey. Dia beza pada negeri lain tu sebab tak ada selawat lah kot. Okey, rakaat sama, kita tak buat 2 kali rokok. Sekali macam biasa. Sujud pun kita tak buat 4, kita buat 2 macam biasa juga. Okey. Yang witir 3 kali, 3 rakaat 1 salam ni memang ada pengamalan dia tu pun. Pengamalan tu ada. Dalam hadis-hadis ada. Dan saya rasa, saya dulu lah di Terengganu, saya pernah jumpa lah masjid di Terengganu yang buat 3 rakaat 1 salam ni. Ada. Duk buat. Okay. Cuma mungkin dia terbiasa dengan 2 rakaat 1 salam. Maknanya 3 rakaat tu 2 kali salam lah. Okay. Boleh, itu masyhur dalam kalangan masyarakat. Tapi kita kena tahu, pandangan tu ada. Imam An-Nawawi ada sebut. Isu berkenaan dengan selawat ni, ianya ialah antara budaya dengan pilihan. Pertama kita tahu, selawat yang berlaku di antara selang-seli 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat itu ialah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kita. Kebiasaan. Ianya bersifat budaya dengan sebab nak bagi ada pengisian. Nak bagi ada pengisian. Okay, tapi kita di Perlis, kita melihat benda tu tiada asalnya. Dalam erti kata lain, kita taklah kata orang yang buat tu teruk dan tak betul dan tak erti apa. Mungkin dia ada pandangan-pandangan dia yang dia jumpa untuk menjustifikasikan benda tu dia nak buat. Dipersilakan, tapi pilihan di Perlis kita tak buat. Cuma kalau tengok di negara-negara Arab, kebanyakan ada juga negara Arab yang buat selawat ni. Okay. Di Mesir ada setengah-setengah tempat dia buat. Okay. Cuma kebanyakannya tak buat lah. Kebanyakannya tak buat. Tuan-tuan tengok di Masjidil Haram pun dia tak buat selawat ni. Okay. Jadi kalau nak selawat, dipersilakan untuk tuan-tuan selawat, tapi janganlah orang kata apa, packagekan selawat tu dengan satu wajah saja. Kita boleh pelbagaikan banyak selawat dan tidak menjadi, tak mengganggu gugat pun perilaku tarawih tu. Perilaku ataupun body tarawih tu tak mengganggu gugat. Kenapa Perlis berbeza? Sebab negeri lain buat lain. Negara lain buat mungkin sama dengan Perlis. Negeri lain je buat lain. Tapi sebenarnya tuan-tuan kena tahu, di negeri-negeri lain pun ada je negeri-negeri yang tak buat selawat ni.
setengah-setengah surau ataupun masjid-masjid tertentu. Okey. Jadi selesai untuk soalan yang pertama. Cuma nak katanya tak buat selawat tu bukan benda yang besar sangatlah. Cuma salat tu bagi ada tomakninah. Jangan laju macam video Indonesia tu dah. Tuan-tuan tahu kan viral kan Indonesia tu. Punya laju tak tahu apa waladhdallin. Lah saya dengar yang tu je. Yang tu tak boleh dibuat dah di tempat kita ni. Memang hancur tomakninah dia. Tak tahu apa pandangan dia pakai betul-betul. Okey. Jika telah salat witir setelah salat tarawih, adakah boleh bangun tahajud dan witir semula? Dia boleh bangun tahajud tapi dia tak perlu witir. Maknanya dia nak buat witir pada 2 kali, tak boleh. Pada 2 kali witir pada 1 malam, tak boleh. Kena sekali je. Tapi dia boleh buat solat sunat lain selepas dia buat witir. Dia boleh buat. Contoh dia buat dah salat sunat witir bersama dengan imam tarawih, dia bangkit balik, dia boleh buat salat tahajud ke apa-apa salat, tapi witir tak perlu dah sebab dia dah buat dah. Dia jangan buat 2 witir pada 1 malam. Sebab kalau 2 witir 1 malam, dia tak jadi witir, dia jadi genak dah. Sebab witir ni ialah kita nak ganjilkan. Bila mana kita buat dah 1 sama dengan imam, bangkit buat pula 1, jadi 2 dah witir tu. Witir tak jadi 2, witir dia kena ganjil 3, 1, 3, 5, 9. Jadi kalau kita dah buat sekali, kita tak perlu buat kali yang kedua. Memang ada pandangan para ulama macam tu. Imam Bukhari pun ada sebut benda yang sama. Maknanya dia boleh salat dengan apa-apa salat sunat tanpa melakukan witir. Apakah pandangan Ustaz tentang bekam? Adakah benar bekam mengeluarkan darah kotor dalam badan? Okay. Dalam hadis Nabi sebut tentang al-hijamah. Al-hijamah ni maksud dia bekam. Bekam pada zaman Nabi menggunakan tanduk kerbau ataupun tanduk lembu pada zaman dulu. Okay. Bekam pada zaman Nabi ni mengeluarkan darah dan juga mengeluarkan angin. Mengikut pengamal perubatan, ada kaedah dia boleh keluarkan darah-darah yang pekat dalam tubuh badan kita ni yang tak diperlukan, yang mengganggu urat saraf. Pada zaman Nabi, itulah cara perubatan yang paling berkesan untuk menghilangkan kesan penyakit-penyakit yang banyak pada zaman tu. Pening kepala yang berat. Contoh Nabi kalau dia rasa berat, Nabi akan bekam. Tapi Nabi tak bekam tak ketentuan hala macam tu. Dia ada tarikh-tarikh Nabi bekam ni. Saya tak ingat tarikh tu, dia ada hari-hari dia lah. Mengikut pengamalan orang-orang perubatan dulu, dia kena tengok pergerakan bulan juga. Kita nak bekam ni. Yang dia bukan bekam sakit kepala je bekam. Tengok ada 21 hari bulan. Itu ada hadis riwayat Tirmizi. Okay. Bekam ni saya tak tahu sebab saya bukan pakar perubatan. Pertama dia kata boleh keluarkan darah kotor ke tidak, saya tak tahulah yang ni. Maknanya dia memang yang kita nampak dia keluar darah lah. Tak tahulah darah tu kotor ke suci. Okay. Cuma nak katanya dia boleh keluar darah. Mengikut kepada keahlian orang yang buat tu. Pastikan orang yang buat tu orang yang berkeahlian. Dia ada teknik dia lah, yang dia boleh bekam menggunakan kaedah buang angin saja ataupun buang darah. Okay. Bolehkah seseorang itu bersedekah daripada duit pinjaman daripada pihak lain? Berhutang untuk bersedekah? Tak boleh. Bukan tak boleh ni haram. Dia tak utama buat macam ni. Dia selesaikan hutang dia dululah. Ataupun dia berhutang, dia nak bagi, sekejap saya cuba fahamkan situasi dia. Dia bersedekah, seseorang itu bersedekah daripada duit pinjaman daripada pihak lain. Dia pinjam duit orang, dia sedekah. Dia macam ni. Kalau dia pinjam duit orang kerana dia nak bersedekah, tu salah. Tapi kalau dia pinjam duit orang dengan sebab dia nak buat benda lain, tapi duit dia pinjam tu ada lebih, baru dia nak bagi sedekah, tu tak apa. Kalau dia memang saya nak sedekah, duit tak ada, jadi saya pinjam duit orang, tak perlu. Sebab sedekah dia bukan daripada pinjaman, dia tak boleh pada pinjaman. Tapi kalau kita pinjam dengan sebab urusan lain, lepas pada tu nampak kita perasan ada duit lebih pula daripada pinjaman, dan kita pun dah ready untuk bayar. Untuk bayar tu dah ada. Kita pun ada kemampuan untuk rolling balik duit lebih daripada pinjaman tu. Dalam keadaan kita mampu bayar pada masa akan datang, dibolehkan untuk kita guna dia sebagai sedekah. Sebab duit yang kita pinjam tu bukan asal untuk bersedekah dengan niat, bukan nak bersedekah dengan niat ada keperluan lain. Tapi kalau meminjam kerana untuk bersedekah, yang tu tak boleh. Maknanya kita tiada keahlian untuk bersedekah, kita tak mampu sedekah. Betul-betul. Yang manakah yang perlu diutamakan, nyawa atau agama, sekiranya kita berada dalam keadaan sulit? Contohnya
situasi sulit, contohnya ancaman bunuh, kita kena utamakan nyawa. Sebab ada hadis Nabi benarkan satu orang dia berhelah ketika mana nyawa dia nak hilang. Bila mana orang tanya dia tentang agama apa semua, orang suruh dia declare agama lain, waktu tu dia sebut tapi hati dia berlawanan dengan apa yang dia sebut. Tak apa. Dia utamakan nyawa. Agama Islam ialah agama yang mempertahankan nyawa orang. Jadi kita kena berhelah lah pada waktu tu. Apa pendapat Ustaz? Ada setengah pihak cakap anjing berbulu basah dan kering lain hukumnya sekiranya tersentuh. Okay. Isu menyentuh anjing yang basah ataupun kering, ianya ialah pandangan yang berbeza-beza di kalangan fuqaha. Mazhab yang paling ringan isu anjing basah ke kering ialah mazhab Maliki. Mazhab Malik. Bahkan ada pandangan Malikiyah daging anjing pun halal dimakan. Tapi tak payah kot. Dulu di Jordan, saya ingat di Jordan ni dia ada satu bandar nama dia Irbid. Irbid ni antara bandar yang paling ramai orang Malaysia duduk. Situ ada 2 universiti. Satu universiti untuk perubatan, satu universiti untuk pengajian Islam. Ramai orang Malaysia duduk situ. Situ ada satu tempat, pasar dia jual kebab. Kebab ni orang Melayu dia faham kebab tu macam shawarma yang balut dengan roti tu. Di negara Arab, kebab ni dia sate tapi dia tak cocok dengan kayu, dia cocok dengan besi. Jadi isi dia lagi besar. Itu kebab orang Arab panggil. Okay. Murah kebab tu. Murah kebab tu. Bila mana kebab tu murah, kita orang belilah. Kita orang Melayu ni bukan duit banyak pun, duit Jordan mahal. Okay. Bila mana beli, ada orang Arab bagi tahu, daging yang dia guna tu daging anjing. Saya pun duk makan. Lepas tahu tu, baru bagi tahu. 4 tahun dah aku duduk sini. Asal cuti je aku pergi. Okay. Baru bagi tahu tu daging anjing. Tapi rasa dia sedap. Memang betul sedap. Memang lain macam sedap dia. Okay. Saya tak tahu lah pada waktu tu anjing. Okay. Lepas tu saya tanya guru-guru. Ada satu orang doktor di universiti lah, pensyarah, dia kata dalam mazhab Maliki ni dibenarkan makan daging anjing. Bukan mazhab Imam Malik, bukan pandangan Imam Malik, tapi sebahagian Malikiyah membenarkan makan daging anjing. Tapi pandangan dia syadz, pandangan dia pelik dan ganjil. Sebab jelasnya dia termasuk daripada haiwan yang kita tak boleh makan hakikatnya. Okey. Cuma nak katanya ialah dalam mazhab Maliki ni dia paling ringan dengan anjing. Basah ke kering ke kita boleh sentuh dan tak ada apa-apa isu pun. Yang najis hanya pada air liur sahaja. Itu mazhab Maliki. Sebab dia orang tengok pada hadis Nabi, Nabi kata bekas yang disentuh, dijilat oleh anjing yang tu je kena basuh. Yang lain tak apa. Sebab dia tengok anjing tu najisnya pada air liurnya sahaja. Untuk mazhab Syafi'i, dia ada perbahasan seperti ini, iaitu perbahasan kering ataupun basah. Tak semua ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan boleh menyentuh anjing walaupun kering. Ada pandangan kecil yang kata boleh. Kalau basah, hampir semua Syafi'i kata tak boleh. Jadi, kalau tuan-tuan melihat kepada realiti di Malaysia, kita pakai tudung elok apa semua, tiba-tiba ambil gambar pegang-pegang dengan anjing, mandi dengan anjing, penatlah kita nak jawab. Tuan-tuan tu jadi penat nak jawab. Okay. Memang dari segi keringanan nak pakai pandangan lain ada. Tapi kalau nak menghadapi pandangan orang yang tak faham pengamalan di Malaysia, maka kita akan jadi penat. Jadi untuk isu ni, kalau tidak ada apa-apa keperluan yang mendesak, tak payah sentuh lah, tak payah terlibat apa pun dengan anjing tu. Okay. Tapi kalau ada keperluan yang mendesak, contoh orang yang kerja veterina, dia terpaksa, okay, maka dia ambil lah pandangan yang ringan berdasarkan kepada kerja dia. Ke tuan-tuan ada terlibat dengan anjing tak? Ada anjing pengesan ke dalam? Ada? Ada? Sini ada? Ke tempat lain ni ada? Tempat lain ada kot kan? Okay. Yang terlibat dengan anjing pengesan, tak apa, dipersilakan untuk dia pegang pandangan yang ringan. Mungkin sebab dia selalu dengan anjing tu, kena selamat anjing, nak lepaskan anjing apa semua. Okay. Yang tu ada keperluan. Tapi untuk selamat lepas daripada tu, kita nak sertu dipersilakan lah. Tapi saya kata pandangan ini dia masih lagi khilaf. Kalau tuan-tuan rasa mudah dan ringan untuk basuh dengan tanah sekali apa semua, dipersilakan. Tapi kalau tuan-tuan rasa macam nak berpada dengan sabun je, pun boleh. Saya tak nak kata benda ni satu pandangan, sebab dia memang banyak pandangan. Saya tak boleh kata, tak, kita lambat ni pegang satu pandangan. Saya tak boleh kata macam tu.
Sebab itu ialah bab daripada amanah ilmu. Cuma tuan-tuan pandai-pandai timbang, pandai-pandai tengok apa pandangan orang kalau tuan-tuan pegang pandangan itu. Macam saya sendiri, saya belajar pandangan yang luas tak juga saya gunakan pada semuanya. Walaupun kita tahu, sebab kita nak menjaga sensitivity. Sebab dalam bab fiqh ni kita kena tahu, uruf juga diambil kira. Pandangan masyarakat terhadap kita kalau kita pegang pandangan macam tu, apa jadi? Contoh, ada orang dia pegang pandangan bersentuh suami isteri batal wudu. Ada orang dia pegang pandangan bersentuh suami isteri tak batal wudu. Okay. Bagi orang yang pegang pandangan tak batal wudu, dia pergi masjid nak salat tarawih, jangan dia buat melimbai tangan dengan isteri dia depan tu imam masjid pula. Dia melimbai tangan naik masjid, jadi dia pun salat. Tu imam kata, bukan tadi pegang tangan isteri, bukan batal ke wudu? Saya pegang pandangan tak batal, ikut suka hati saya. Perbuatan dia tu salah. Dia pegang tu betul, tapi dia buat benda macam tu salah. Jangan buat benda yang orang tengok semacam. Orang tengok semacam. Kita nak pegang pandangan luas mana? Kita nak pegang kata, saya rukhsah 16 km dah boleh buka puasa dah. Ikut suka hati lah. Saya tak ada masalah dalam bab ni. Okay. Tapi jangan sampai-sampai elok parking bawah, dia pun buka, tarik dengan tikar lagi. Mai makan nasi ayam. Tak payah. Dia nak makan, dia makan seorang. Sebab dulu waktu saya di Terengganu ni, di Kemaman ni kan kawasan oil and gas. Ramai geng-geng oil and gas ni dia nak pandangan rukhsah 16 km boleh buka. Saya kata boleh buka, tapi jangan menyebabkan orang nampak macam tak ada beza bulan puasa dengan bulan tak puasa. Kena jaga kehormatan orang yang nak pegang pandangan 80 km pun. Pegang. Macam Perak dia dah keluarkan pandangan 80 km. Tak ada kata lain. Maknanya macam Perlis, kita pegang pandangan orang yang boleh rukhsah buka puasa ni ialah orang yang melakukan perjalanan yang berbentuk permusafiran. Maknanya dia berbekal. Dia bawa baju, dia bukan cadang nak pergi balik terus hari itu. Ini ialah gambaran orang bermusafir walaupun kurang 80 km. Contoh, orang Perlis nak pergi bercuti ke Langkawi, ke Kedah ke. Langkawi tak sampai 80 km. Dia pergi sana, uruf dia uruf musafir. Dia boleh jamak kasar, dia nak buka puasa boleh. Tapi kalau dia daripada Matahayat sampai sini, lebih dah 16 km. Kalau kira saya boleh rukhsah, boleh makan nasi kat bawah tadi. Tapi saya tak ambil pandangan tu sebab saya tahu benda tu tak sepatutnya. Itu ialah benda-benda yang tak, sebab memang ada pandangan Nabi kata 3 mil. 3 mil ni 12 km je. 3 mil. Okay, jadi untuk isu memegang anjing ni, kalau ada keperluan basah ke kering ke, tuan-tuan rasa pandangan yang tu penat kita nak pegang, keluarlah sikit, tak ada masalah pun. Okey, wallahu a'lam. Cerapan anak bulan perlu ikut JAKIM, mufti ataupun wali. Ni wali kutuk ke wali apa? Pertama, JAKIM dan mufti dia biasanya satu haluan je lah. Di Malaysia kita guna kaedah hisab dan ru'yah. Ru'yah kita pakai imkanur ru'yah, iaitu kebolehupayaan melihat anak bulan. Kita beza dengan Indonesia. Indonesia dia guna kaedah wujudul hilal. Ada anak bulan, kira raya. Kita nampak anak bulan, nanti dulu kena tengok anak bulan tu lengkung dia panjang mana, usia dia berapa jam. Kalau lepas kriteria tu, baru kita ijtihad. Itu ialah anak bulan Syawal. Itu Malaysia punya style, imkanur ru'yah. Okay. Untuk kita sebagai orang awam, kita ikut waliul amr bagi kawasan masing-masing. Maknanya pemerintah bagi tempat kita duduk. Kita perleh macam-macam mana pun, walaupun kita justifikasi ataupun argue kadang-kadang apa yang disebut oleh JAKIM, macam-macam mana pun kita kena ikut juga JAKIM. Cuma tahun lepas JAKIM ikut kita. Tahun lepas JAKIM ikut kita. Tahun ni mungkin pun JAKIM akan ikut kita sekali lagi lah. Okay. Jadi kalau JAKIM ikut kita, selesai, tak ada isu lah. Okay. Maknanya di Malaysia ni, dia tak akan boleh buat pengumuman Perlis raya awal sehari, Kedah raya lewat sehari. Dia tak boleh macam tu. Sebab kita sistem federal. Kita kena buat satu persekutuan ni, satu pandangan. Untuk isu cerapan anak bulan ni. Jadi untuk isu ni, kalau tuan-tuan rasa nak raya awal, boleh cepat-cepat ke Indonesia secepat mungkin. Sebab memang Indonesia confirm dah raya hari Jumaat. Tapi kalau nak duduk Malaysia, ikutlah Malaysia dulu. Contoh, tahun lepas kan, Singapura raya lewat pada kita. Jadi orang Singapura yang tak tahan ni masuk Johor sekejap, raya dia. Lepas tu orang Johor yang tak yakin dengan JAKIM, dia masuk Singapura, lewat sehari dia. Okay.
Tapi ikutlah tempat yang kita duduk. Sebab Nabi kata bila mana kamu masuk ke negeri tu raya, kamu raya. Kalau negeri tu puasa, kamu puasa. Okay. Soalan seterusnya. Kalau dah jatuh lafaz talak satu, adakah suami isteri tersebut boleh duduk serumah dalam tempoh iddah atau tidak? Ada orang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Mana yang terbaik? Lafaz talak raj'i. Talak satu ni ialah talak raj'i yang boleh lagi dia rujuk. Masih lagi dalam iddah. Dia kena duduk serumah tapi dia asing bilik. Dia asing bilik. Itu saja. Dia jangan asing rumah. Duduk dalam rumah yang sama, asing bilik. Sebab untuk talak raj'i, pandangan fuqaha lebih kepada nak suruh dia orang rujuk. Saya boleh ringkaskan macam tu lah. Sebab mungkin dia hanya bertelagah pada isu-isu yang kecil, emosi, maka dia pun tertalak isteri dia dengan talak satu. Tapi kalau orang lelaki dia baran lain macam, ataupun dia dah simpan pendam lama, dia bagi-bagi tu 3 terus, maka dia, itu ialah talak yang tak boleh rujuk tu. Talak yang tak boleh rujuk. Cuma untuk kes talak satu, talak raj'i ni, dia masih lagi boleh duduk serumah dan dia kena asing tempat tidur sahaja. Untuk urusan-urusan lain, dan dia masih lagi boleh membuka aurat unjuran. Bukan aurat habis, unjuran. Unjuran ni maknanya rambut, dia nak buka rambut dia okey, kaki dia apa semua. Walaupun ada pandangan yang kata nak buka habis pun tak apa, walaupun tengah talak ni. Sebab dengan buka habis tu cepatlah dia rujuk. Ada yang kata macam tu. Seterusnya, jika seseorang wanita itu bercerai, apakah dosanya jatuh di bawah tanggungan bapanya semula? Bagaimana pula wanita yang kematian suaminya? Okey, pertama, isu tanggungan dosa ni, kita tanggung individu. Sebab dalam Quran sebut wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita tak akan bawa beban orang. Suami akan tanggung dosa isteri sekiranya dia tak bagi tahu apa-apa kesalahan yang isteri dia buat, dia tak betulkan. Itu dia tanggung. Contoh, isteri dia tak tahu pun dalam Islam ni kena pakai tudung. Dia pun diam, tak kata apa. Yang tu dia tanggung. Tapi dia dah bagi tahu, awak kena pakai tudung. Agama marah ni. Agama tak bagi. Tuhan tak bagi kita buka ni. Ya, saya tak peduli, saya tak nak pakai. Yang tu dia tanggung. Yang tu isteri dia tanggung. Sama juga dengan isu bapa ni. Kalau dia bercerai, dia tanggung sendiri. Dia tak pergi pada bapa dia. Bapa dia akan tanggung sekiranya pengajian fardu ain yang dia tak selesaikan pada anak dia. Dia tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu benda tu, barulah bapa dia tanggung. Tapi untuk dia tahu, mudah semua orang tanggung semua ni. Dia tak boleh. Dia kena, kita juga tanggung. Semua orang membawa beban masing-masing. Melainkan dia jahil, tak ada orang yang tanggung dia tak apa betul dia, barulah orang yang tanggung dia tu akan tanggung dosa tu. Sama ada suami ataupun bapanya. Berdosa ataupun tidak, kita minta doa raya hari Jumaat. Sebab akan halang 10 malam terakhir jadi 9 malam saja. Tak berdosa pun. Tuan-tuan nak minta raya Jumaat. Saya rasa tuan-tuan nak raya Jumaat ni. Okay. Dia tak ada isu pun kalau 10 malam, sebab memang dia tak ada isu lah pada 10 malam terakhir ataupun 9 malam. Dia macam Nabi sebut tu dengan sebab generally sebulan 30 hari. Tapi kalau bulan tu jadi 29, jadi 9 malam je lah. Dia tak jadi 10 malam. Okay. Tak berdosa pun. Tuan-tuan boleh berusaha sekeras mungkin untuk raya pada hari Jumaat. Bilakah waktu yang paling baik untuk bangun salat tahajud? 45 minit sebelum subuh ataupun sejam sebelum subuh. Sebab tahajud ni sinonimnya waktu sahur. Sinonimnya. Tapi pada-padalah, maknanya dia 1/3 malam yang terakhir. Sebab Nabi banyak buat pada waktu itu. Jadi itu waktu yang afdal. Maknanya sekarang ni lah sekitar pukul 4, 4:30, itu antara waktu yang baik. Apa pandangan Ustaz, seseorang itu dapat merasai dan melihat benda halus? Adakah ia pemberian atau penyakit? Orang yang boleh akses benda-benda ni, ianya ialah berada dalam penyakit hakikatnya. Anak-anak kita yang ada indigo apa semua ni, itu bukan kebolehan. Itu penyakit. Dia tak normal benda tu. Dia kena berubat. Berubat pada orang yang pakar. Orang yang boleh menguasai, dia tak akan mententeramkan diri dia. Ini bukan kelebihan. Sebab kita kena tahu, alam gaib ataupun benda halus, mereka juga merancang penipuan pada kita.
Kita jangan ingat anak saya boleh nampak tu. Lepas pada tu lah dia mula dialog dengan benda tu. Yang dia dialog dengan benda tu tipu dia. Benda tu tipu dia. Jadi benda ni ialah sejenis penyakit yang perlu diubati. Kita perlu ikut yang mana sekiranya ada perbezaan fatwa. Fatwa negeri atau fatwa kebangsaan. Okay. Kalau tuan-tuan ada apa-apa isu yang tuan-tuan nak pegang dan dia berbeza, kebangsaan kata lain, negeri kata lain. Okay. Dia mengikut kepada keperluan kita. Tak syarat pun kita ni pegang duk negeri tu, pegang fatwa negeri tu. Cuma untuk pelaksanaan di masjid dan surau macam di Perlis ni apa semua, memang kena pakai fatwa negeri. Untuk kapasiti peribadi, tuan-tuan boleh pakai fatwa Eropah pun boleh pakai. Kalau tuan-tuan rasa macam bosan nak pakai kasut kulit lembu, nak pakai kasut kulit babi, Eropah bagi. Boleh. Penat tuan-tuan nak jawab. Tu saya sebut. Tuan-tuan nak jawab je penat. Kasut raya kan beli pig skin punya style. Kan mahal yang tu kan, pig skin. Jadi ada orang nak pakai, tuan-tuan boleh pakai. Tak ada masalah pun. Tapi penat nak menjawab je lah. Okay. Kita tidak terikat dengan mana-mana. Yang terikat dengan fatwa negeri ni ialah masjid, surau, sekolah, tempat tu pelaksanaan. Kapasiti peribadi, hatta AJK fatwa negeri tu pun, dia boleh pegang fatwa negeri lain. Dia hanyalah panduan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan ianya akan nampak lebih terpakai dalam isu perundangan syariah. Contoh nikah kahwin, apa-apa semua, yang ni memang banyak digunakan oleh hakim syar'i ataupun peguam syar'i. Bacaan dalam salat imam tersebut gagap dan alunan menjadi lawak dan menyebabkan makmum hilang fokus dan tersenyum sendiri. Sebab tu kena pilih imam yang betul. Jangan bagi imam yang baca gagap. Nanti ayat azab jadi macam ayat ketawa pula. Okay. Jadi dia kena pilih imam bagi betul lah. Janganlah menyebabkan makmum terseksa sebegini. Okay. Maknanya isunya ialah pemilihan imam. Benarkah mereka yang beriktikad dengan fahaman salafi menolak fahaman Asy'ariyah Maturidiyah? Okay. Isu ni ialah isu polemik sepanjang zaman. Okay. Pertama kita tahu, belah salafi pun ada ekstrim, belah Asy'ariyah pun ada ekstrim. Tapi akidah yang paling terbaik ialah tidak mudah mengkafirkan ahli kiblat. Itu yang paling terbaik. Tak kiralah dia bahagian salafi ke ataupun dia bahagian Asy'ariyah ke. Yang pasti kalau dia rasa pandangan yang dia pegang itu lebih tepat pada kebenaran, dia boleh pegang dengan baik dan dia kena hormat pandangan orang lain yang masih lagi dalam ruang lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Isu-isu teknikal, contoh isu tentang Al-Quran tu kalamullah ataupun tidak, itu isu lain yang perlukan kepada garis panduan yang lebih teliti. Maknanya orang yang berfahaman salafi menolak fahaman Asy'ariyah, ianya ialah benda yang bergantung pada kapasiti orang yang berfahaman tersebut. Kalau orang tu dia tak rasa Asy'ariyah tu satu kumpulan yang menyeleweng, maka dia tak akan tolak. Kalau orang tu dia ekstrim dengan salafi dia akan kafirkan. Ini benda yang kita kena tahu dan benda yang kita kena sedar. Ia berkait dengan takat mana pengetahuan orang tu dan takat mana orang tu dia nak involve dengan apa yang dia pegang secara over ataupun secara biasa saja. Seorang isteri cemburu kerana suami dapat beribadat banyak tetapi isteri sangat sibuk dengan urusan rumah dan anak. Bagaimanakah isteri dapat menenangkan hati? Menguruskan anak dan rumah ialah sebuah ibadah kepada isteri walaupun dia tidak berkelayakan buat ibadah macam suami je. Tapi suami tolonglah bantu isteri sekali. Janganlah biar dia buat semua kerja rumah supaya dia pun dapat peluang buat ibadah sekali. Sebab tu antara cara yang terbaik untuk mengajak suami isteri beribadah, suami lepas balik sembahyang tarawih di masjid, balik jadi imam pula 8 lagi di rumah. Tak larat nak buat, tak larat. Dah buat di masjid 8, balik nak ajak lah, jom kita sembahyang tarawih sekali lagi. Saya jadi imam pula sekali lagi. Tadi imam sana tak sedap. Okay. Dia boleh praktis. Okay. Mana yang terbaiknya macam tu lah. Okay. Cuma saya nak sebut sekali lah bab isu ni. Isu menguruskan rumah ni kena ada tolak ansur lah. Kena ada tolak ansur supaya taklah berat pada satu pihak saja.
Jangan jadikan orang perempuan saja urus, orang lelaki kena balance lah benda ni. Dan benda-benda yang dirasakan tak perlu, maka tak perlu kita buat. Contoh, ni saya nak sebut sikit lah. Contoh nak raya apa semua, kalau rasa makanan tu memang akan ada pembaziran, tak payah buat banyak. Buat banyak dia akan ambil masa banyak. Tak sempat dia buat macam-macam. Kita boleh bajet. Orang tak datang pergi rumah, ataupun kita pergi rumah orang, tak payah buat makanan banyak sangat lah. Kita buat sikit je. Kita buat rendang, kita buat lemang je. Lepas tu selesai. Tak cukup makan, kita cari rumah orang. Kita tak makan rumah kita. Itu selamat. Okay. Maknanya pandai-pandailah dia cover supaya tak jadi berat sebelah. Berilah peluang kepada isteri pun untuk beribadah. Boleh doa bulan Ramadan bab jodoh? Boleh. Nak doa apa-apa pun boleh. Tuan-tuan nak doa kahwin dua pun boleh. Tuan-tuan nak doa tak nak kahwin pun boleh. Asal jangan jadi LGBT je. Okay. Bab jodoh, bab apa? Dipersilakan untuk berdoa. Kenapa kalau majlis ilmu kita cepat mengantuk? Adakah ini syaitan? Ya, itu syaitan. Itu menunjukkan anda sedang berada pada majlis ilmu yang betul. Kalau anda tak mengantuk, itu maknanya bukan majlis ilmu, itu majlis lain. Okey. Kalau mengantuk, sebab tu saya okey kalau saya tengok ada orang mengantuk, maknanya betul tu kita berada pada bimbingan wahyu. Okey. Dalam sesuatu ibadah yang mana kita kena ikut syariah, syekh atau wali atau nabi. Okey. Kita ikut nabi, kita ikut syekh dan wali yang ikut nabi. Kalau syekh ikut kepala sendiri, wali ikut kepala sendiri, kita tak ikut. Kita ikut orang alim yang mengikut nabi. Itu yang sepatutnya. Alhamdulillah, selesai kita punya semua soalan. Hampir setengah jam juga sesi jawab soalan ni. Tak ada kan? Habis ya? Okey. Jadi setakat itu saja kita punya perkongsian pada pagi ini. Moga Allah Ta'ala berrahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan balik pada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.